وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية الفصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. Wa ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat dan bimbingan dan keampunan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah kita akan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ini dalam bab waktu sembahyang yang wajib. Kita dah habis itu kedudukan sembahyang, hukum orang yang meninggal sembahyang. Yang meninggalkan sembahyang kita dah bicarakan pada bulan 2 minggu yang lepas lah. Yang mana yang adanya boleh jatuh kufur dan juga dosa besar. Mata kita dah syarahkannya. Kemudian pada malam ini kita masuk pada muka surat 123. Ada sikit lagi yang mana hukum orang yang meninggalkan sembahyang tu ada nas. Saya rasa yang last kali tu saya tak dan baca habis hadis last tu lah. Kemudian kita masuk waktu sembahyang wajib. Okey, kita tengok pada muka 123 di atas yang syarah hadis yang inna baina rajuli wa baina syirki ini. Okey, tengok Imam Muslim meriwayatkan dalam mana kitabnya Sahih Muslim dan lain-lain, dan meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sempadan seseorang itu dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Ini ada nasnya kan, mana boleh terjadi kalau orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja disebabkan i'tiqadnya mengatakan sembahyang itu tidak wajib, maka dia jatuh kufur. Maka hukum bagi orang yang meninggalkan sembahyang kerana mengingkarinya dan mengatakan sembahyang itu adalah tidak wajib, maka dikenakan hukum pancung, kerana hukum had bagi orang yang murtad. Itu. Yang keduanya meninggalkan sembahyang dengan sengaja kerana malas. Kedua-dua tu pemerintah wajib menyuruhnya bertaubat. Maka kalau enggan dan melawan, baru dikenakan tindakan hukuman. Bagi orang yang malas untuk melaksanakan solat dengan atau dia malas tapi dia kata solat tu wajib, hukumnya berdosa besar. Apa yang dikenakan hukuman kepadanya? Pemerintah suruhnya bertaubat dulu. Kalau tak bertaubat, boleh dikenakan hukum pancung juga, bunuh, kerana melanggar arahan dari pemerintah itu. Dia buat dia adalah had ni, dia ada satu cabangan daripada pemberontakan. Ada riddah, ada yang murtad gitu. Hukum had ni ada banyak lah, ada dia punya perincian je. Dua-dua tu hukuman besar lah. Kalau kita belajar kabair, hukum meninggalkan solat ni ataupun hukuman. Dan hukum ini bagi orang yang meninggalkan solat ni, dosa dia tempat yang kedua. Yang pertama itu syirik pada Tuhan. Yang kedua itu meninggalkan solat. Dalam dosa-dosa besar tu ada 70 dosa besar. Kemudian baru diikuti dengan hukum-hukum apa? Dosa-dosa yang lain. Yang inilah kata di antara syirik, beza di antara orang yang syirik dan orang yang kafir dengan orang yang Islam adalah orang yang kafir dan orang yang syirik ini meninggalkan sembahyang. Itu. Jadi itu yang beza. Mana? Kalau mana nak cakap manusia kan, dia beriman tak beriman, solat itu menentukannya. Itu. Okay, kita tengok waktu sembahyang yang wajib. Waktu sembahyang dalam kitab kita ni dia ada bahaskan hanya waktu ikhtiar sahaja. Ada pencerahan tu tak banyak, tapi ada Ustaz ambil daripada sumber-sumber dari kitab-kitab yang lain. Kita akan bahaskan dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain. Adanya waktu-waktu darurah dan waktu uzur. Kan, yang mana dalam waktu-waktu solat itu. Jadi kita mulakan waktu sembahyang yang wajib. Sembahyang 5 waktu mempunyai waktunya yang tertentu. Ada waktu-waktu. Sunat pun ada juga waktu-waktu yang tertentu, kecuali sunat mutlak. Sunat mutlak ni yang tidak terikat dengan waktu, yang hadis
Ada yang ceritakan bahawa sahaja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Ataupun ada juga yang mana tentang solat hajat. Ini ada nas yang satu orang sahabat ni berhajat pada sesuatu, kemudian Nabi menyuruhnya untuk melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Maka dia melaksanakan solat sunat itu, dan ulama selepas itu menamakan itu adalah solat sunat hajat. Itu pun tidak terikat dengan waktu-waktu yang tertentu, dipanggil solat sunat mutlak juga. Jadi ada kaedah kita menggabungkan solat-solat sunat yang diperbolehkan. Yang ni ada beberapa bahas daripada mufti kan, Jabatan Mufti. Ada sumber yang Ustaz senang ambil, mufti wilayah ataupun mufti-mufti negeri-negeri Perak, Selangor, ni Penang. Lebih kita dia tak keluar pada uruf kita, tak keluar pada apa yang kita amalkan yang bertepatan dengan syarak itu. Kalau kita nukilkan pandangan yang berbagai, memang banyak pandangan tu, boleh keluar pada 20 pandangan ada. Tapi kita bukan nak kata mana pandangan yang pelik-pelik ni untuk orang amalkan, ataupun untuk kita kata kita ni hebat, tunjuk macam-macam pandangan. Kita nak memudahkan masyarakat kan. Fiqh ni nak memudahkan je. Itu pandangan tu dah ada banyak untuk memudahkan kan. Jadi ada juga yang ni ada beberapa persoalan tentang sembahyang sunat yang boleh digabungkan. Solat sunat mutlak dan beberapa solat sunat yang mana yang adanya yang tidak ada satu benda yang yang kata pergerakan yang lain daripada solat sunat yang biasa. Contoh saya kata, kalau solat sunat gerhana, kita nak gabungkan dengan solat sunat tahiyatul masjid ke qabdah ke ataupun ba'diyah, ataupun dengan solat sunat tertentu, boleh tak? Solat sunat gerhana dia ada 4 kali rukuk, itu tasbih pun kita nak gabung dengan solat sunat yang lain pun dia ada dia punya perbuatan dan perkataan yang tertentu. Maka ada setengah pada solat sunat itu boleh digabungkan, ada yang tidak boleh digabungkan. Tapi nanti kita tengok dalam bab solat sunat lah, sebab kita masuk dalam bab solat wajib dulu. Itu solat sunat tentang beberapa solat lah. Ada yang mana dia mempunyai waktu-waktu tertentu, waktu yang boleh kata yang dia ada terikat, yang panggil solat sunat yang bentuk muqayyad ataupun bisyartin, dengan syarat. Masuk masjid maka jatuh waktu untuk melaksanakan solat tahiyatul masjid. Wuduknya itu dia terikat dengan waktu-waktu tertentu. Kalau mutlak dia tak ada. Solat sunat tasbih dia panggil mutlak kan? Boleh dilakukan pada mana-mana waktu. Itu juga dengan solat kita solat taubat, macam tu juga boleh dilakukan dengan mana-mana waktu. Dan sesetengah dari sembahyang sunat itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Ada juga yang mana terikat, bagi muqayyad, terikat dengan sesuatu. Dia ada yang terikat, ada yang mutlak, ada muqayyad yang terikat, solat sunat yang terikat dengan sesuatu. Contoh sembahyang tahiyatul masjid tadi, masuk masjid sembahyang, ambil wuduk sembahyang. Kalau solat sunat yang mutlak tadi sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang taubat. Yang waktu-waktu tertentu dia sembahyang tarawih, sembahyang duha, sembahyang yang mulai itu tahajud, itu dia ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi kita bicarakan tentang bahawa Allah datangkan solat itu dengan waktu, dengan waktunya. Sembahyang 5 waktu mempunyai waktunya yang tertentu. Ia mempunyai permulaan yang tidak sah jika dilakukan lebih awal daripadanya, dan ada penghujungnya yang tidak harus dilakukan lewat daripadanya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Yang kata Allah letakkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mana Allah sendiri habaq dalam surah Nisa bahawa sembahyang ini dia adalah sembahyang wajib ni lah, solat maktubah yang 5 ni ada waktunya yang tertentu kan, ke atas orang-orang yang beriman, kata. Okey, kita tengok surahnya. Sabit dalam hadis-hadis sahih bahawa malaikat Jibril alaihissalam telah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebaik sahaja sembahyang 5 waktu difardukan. Yang ni kita bicarakan tentang bahawa Nabi dah naik ke Isra' Mi'raj 18 bulan lagi sebelum Nabi nak hijrah ke Madinah. Syariat sembahyang baru tu turun. Itu ada mana Isra' Mi'raj, dekat lah bulan Rejab, tak lama lagi. Ini lepas pada Nabi balik tu, terus Jibril datang menemui Nabi, nak cerita, nak khabar tentang macam mana cara solat. Adapun sebelum ni Nabi mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu sembahyang pada pagi dan petang. Macam mana sembahyang dia? Jadi ada beberapa, kadang-kadang kita ada dengar orang ceramah ini kata Nabi sembahyang macam mana 2 rakaat kan. Tapi sebenarnya wallahu alam. Sebab apa? Sebab rukun solat dan rukun solat, syarat sah solat ini datang selepas Isra' Mi'raj, yang mana Allah perintahkan, kemudian Jibril datang untuk mengajar Nabi dengan baca-bacaan yang tertentu, dengan perbuatan yang tertentu dalam bahasa Arab. Rukunnya ada dalam tu sebanyak 13 rukun, dan syarat-syaratnya, syarat sah solat termasuk dalam tu. Lepas mana syariat solat dan Jibril ajak kepada Rasulullah dan Rasulullah ajak kepada para sahabat, baru ada yang sembahyang kita berakaat tu, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Rakaat itu pun ada pergerakan yang mana Jibril ajarkan kepada Nabi, kan Nabi sampaikan kepada kita. Jadi sebelum tu ada tak rakaatnya? Wallahu alam. Sebab mungkin ada kata ada rakaatnya, tapi rukun dia tak sama dengan kita punya sembahyang yang selepas Isra' Mi'raj Nabi itu kan. Sebab hukum tu baru turun hukumnya. Maka 13 rukun itu, qauli dengan fi'ali, perbuatan dengan perkataan itu, Jibril ajak selepas Isra' Mi'raj tu. Baru ada pergerakan kita baca dalam bahasa Arab, baca Fatihah tu rukunnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatul kitab kan. Tidak ada solat kalau kita tak baca Fatihah. Lepas tu kena bertasbihnya, ada kata selawatnya kat situ kan. Lepas pada Isra' Mi'raj Nabi balik, dan Jibril datang pada pagi itu untuk mengajarkan Nabi macam mana untuk melaksanakan solat itu, bermula dengan solat subuh. Ini hadis panjang yang kita akan baca lah. Macam mana cara Nabi mengajarkan solat pada para sahabat, yang sebelumnya Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah itu. Lepas tu Jibril ni dia ajar Nabi macam mana untuk melaksanakan solat. Dia akan menjelma sebagai satu orang lelaki. Satu orang lelaki. Sebab apa? Sebab malaikat kalau dalam bentuk asal dia tak boleh nak ajak. Macam mana dia nak ajak dengan bentuk yang lain? Lepas tu ada yang kita tengok Allah sangkal itu orang-orang musyrikun, orang musyrik, orang kafir Arab jahiliyah. Dia kata kenapa tak datangkan malaikat terus jadi Nabi, ajak kami sembahyang, ajak kami syariat. Kalau Allah jawab balik, Allah kata kalau aku datangkan malaikat nescaya kamu takkan boleh ikut. Malaikat tu makhluk yang lain, dan hang ni makhluk, hampa ni makhluk yang lain. Kamu manusia, dia malaikat, mana nak sama bentuk dengan tangan semua tu, wallahu alam macam mana. Tapi Jibril nak ajak pada Nabi, Jibril akan bentukkannya seperti satu orang manusia. Ini kepada Dihya'ul Kalbi, nama Jibril ataupun sahabat yang menyerupai Jibril. Yang ada banyak riwayat kan, yang mana mengajarkan ihsan, yang duduk antara baina rukbain, yang mana yang dia cerita tentang apa tu iman, apa tu Islam, apa tu ihsan, dalam hadis yang kedua yang panjang tu kan, cerita Jibril menyerupai seorang lelaki. Maka itulah Jibril mengajarkan Rasulullah macam mana cara untuk melaksanakan sembahyang itu. Okey, kedatangannya kata untuk mengajar baginda, ini kata sabit dalam hadis-hadis sahih bahawa malaikat Jibril AS telah datang menemui Nabi SAW. Sebaik sahaja sembahyang 5 waktu difardukan, kedatangannya untuk mengajar baginda waktu-waktu sembahyang dan menggariskan kepada baginda waktu permulaan dan penghujung bagi setiap waktu sembahyang. Waktu-waktu tersebut juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Islam melalui ucapan dan perbuatan. Ni ucapan tertentu je apa? Yang kita baca tu lah, rukun dan sunat dalam solat, qaulan dalam bentuk perkataan. Yang perbuatan yang tertentu itu fi'alan.
3 rakaat itu perbuatan yang kita kena gerakkan tubuh badan kita. Sujud dia macam mana? Ada kata kaki renggang, kaki rapat, kan, macam-macam. Ada kata tangan macam ni, jari macam ni. Riwayat dia banyak, riwayat ada, kan. Kita punya bahagian ni naik sikit. Kemudian pergerakan rukuk kita, sujudnya kita, i'tidal, duduk istirahat, duduk antara 2 sujud, itu dia panggil perbuatan. Perbuatan dalam kita melaksanakan solat, kata. Perkara ini boleh dilihat dalam Sunan Abi Daud, kata dalam hadis Sunan Abi Daud, dan kitab sembahyang bab waktu sembahyang pada hadis yang ke-393, dan juga Sunan At-Tirmizi di awal kitab sembahyang pada hadis yang ke-149. Yang hadis yang panjang, kita baca satu-satu. Memang kata bahasa dia agak bahasa yang mana dalam hadis ni agak susah, jadi kita ni lah kita yang mana yang Ustaz akan jelas, insya-Allah lah Ustaz akan jelaskan. Hadis yang membicarakan tentang kelima waktu sembahyang tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada hadis yang ke-614 dan lain-lain daripada Abu Musa Al-Asy'ari daripada Nabi SAW, yang mana ceritanya seorang sahabat telah datang bertanya Rasulullah SAW tentang waktu-waktu sembahyang. Lepas Nabi naik ke Isra Mi'raj, Nabi balik dan Nabi cerita tentang 50 waktu, dan kita difardukan 5 waktu. Maka sahabat tanya tentang mana, telah datang bertanya Rasulullah tentang waktu-waktu sembahyang, kan? Bila kena sembahyang 5 waktu tu? Mula-mula kan excited nak buat ni, kata kita ni kan, kalau tentang sembahyang sunat lah, kata macam ni, ataupun kita tak sabar nak buat. Malam ni kita ada malam 27 sembahyang tasbih, contoh. Malam ni kita ada sembahyang hajat. Nak buat tu datang awal. Lepas tu tanya kawan-kawan yang baru buat dulu. Memang kita dulu mesti ada yang first time kan, nak buat sembahyang tasbih ni, kan, bukannya terus tahu, kan. Mesti kita ada pertama kalinya. Pertama kali nak buat ni, ataupun baru dengar. Dulu masa kerja tak dengar langsung, sibuk, tak tahu pun dah ada sembahyang tasbih rupanya, kan. Lepas tu nak buat tu excited. Macam mana, bila nak kena buat ni, kita nak buat ni, nak sembahyang tasbih ni. Lepas tu tanya lagi macam mana cara dia, berapa kali kena tasbih, tak sabar nak buat, excited. Lepas tu dah buat, macam tu cara dia. Itu juga orang para sahabat, bila datang syariat, sahabat nak lakukannya terus, kan, tanya bila, tak sabar. Sahabat dulu, Nabi nak abak ni, kata Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa. Jadi kan dalam hadis yang kita baca ni, matanya menceritakan bahawa Rasulullah tidak menjawab apa-apa, tapi ada dalam riwayat yang lain menceritakan sambungan daripada apa yang Rasulullah diam, kemudian datangnya wahyu, kan, Rasulullah cerita, kan. Lepas pada tu ada yang mana matan yang lain menceritakan terus apa yang Rasulullah ceritakan itu dalam riwayat yang lain. Ini ada satu riwayat yang lain disambung dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, datanglah bersembahyang bersama-sama kami. Yang mana Nabi suruh para sahabat-sahabatnya itu datang kumpul ramai-ramai sembahyang sama-sama. Abu Musa menceritakan lagi, kemudian Nabi SAW bangun mendirikan sembahyang subuh ketika terbit cahaya fajar. Yang ini bermula dengan fajar. Kalau dulu kita tengok awan untuk tahu waktu subuh, dulu masa Ustaz belajar tu, dia punya tentang waktu ni banyak, panjang cerita tu. Waktu kalau macam hujan, mendung macam mana tu, kan, kalau dulu. Lah ni kita tengok jam dulu, bunyi jam masuk subuh baru kita tengok langit, dah masuk subuh. Kalau dulu tengok dulu awan tu ada tak fajar sadiq ke fajar kazib tu, cahaya macam mana tu. Itu dalam perbahasan ni sangat panjang lah. Kalau dulu tak ada jam, kan, ataupun kita duduk kat selain ni kita hiking pun duduk kat bukit-bukit, pergi mana-mana pun ada jam dah, tak ada masalah, kan. Siap ada kiblat lagi, app kiblat lagi. Tapi kalau dulu tengok, kalau mendung macam mana, tak nampak macam mana nak agak-agak tu. Kalau hujan lagi lah, kan, ada setengah tu macam mana kalau dia tunggu subuh, tak ada isyarat langsung, gelap je. Kemudian agak-agak lebih kurang 8 ke 9 masih gelap lagi, macam malam. Macam mana tu sembahyang? Lepas tu dia sembahyang, rasa dah
baru masuk subuh, rupanya dah pukul 9, gelap ya zaman-zaman dulu kan. Itu ada dalam hukum fiqh banyaklah kalau kita nak syarah dalam bab khas dalam bab semayang lah. Tapi ini dia ambil yang senang lah, sebab kita pun tak ikut dah cara tu, kita pun ada jam. Kalau tu dari detail dalam Bahru Mazi mungkin ada detail kan. Okey, yang mana Abu Musa menceritakan lagi, kemudian Nabi SAW bangun mendirikan semayang subuh ketika terbit fajar. Ini fajar yang mana waktu kata di waktu itu manusia hampir tidak mengenali sesama mereka. Ini sembahyang Rasulullah itu ada, kalau di Mekah itu adanya tempat, kata yang setengah riwayat mengatakan semua para sahabat ni untuk melaksanakan sembahyang berkumpul di rumah Abu Musa al-Asy'ari, di rumah. Banyak riwayat tentang di mana Rasulullah melaksanakan solat sebelumnya hijrah ke Madinah. Kalau Madinah tu kita tahu dah dibinanya Masjid Quba, Masjidul Ussisa 'ala Taqwa min awwalil yaum kan, itu Masjid Quba. Tapi kalau di Mekah tu macam mana, 18 bulan lagi ni nak hijrah, lambat lagi. Jadi kat sini dah berkumpul di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Banyak riwayat tentang di mana Rasulullah laksanakan. Panggil sahabat, masa tu berapa orang, tak ramai pun kan. Di waktu itu manusia hampir tidak mengenali sesama mereka kerana masih gelap. Ada pun pakai panjut lah kan, pelita. Zaman dulu dah ada yang jenis-jenis apa panggil obor dari api kan. Mungkin pelita tak ada, minyak tanah tak ada kan, dia pakai ini kita panggil, kalau kata obor ataupun jamung kan, ada kata yang mana kayu kemudian disalutkan dengan, kalau zaman Rasulullah itu masih lagi ada menggunakan lemak daripada binatang, lemak lembu. Lemak babi ramai lagi masih gunakan lemak babi. Lemak babi ni boleh tahan lama, dia punya api tu kan, api tu memang boleh tahan lama. Jadi itu yang para sahabat pakai untuk pergi sembahyang kan. Kemudian barulah diletakkan ni kalau di Masjid Nabawi tu diletakkan di tepi masjid, bila sampai letak, baru ada cahaya dalam masjid. Dulu mana ada lampu PA system, kita tak ada lagi masa tu kan. Jadi kemudian mana sahabat kata masih gelap lagi ketika itu. Kemudian baginda memerintahkan mendirikan sembahyang subuh. Yang ni yang mula-mula dalam riwayat ni mengatakan bahawa Nabi bangun dirikan sembahyang. Para sahabat berkumpul dan tengok Nabi sembahyang dulu. Kemudian barulah Nabi perintahkan pada para sahabatnya mendirikan sembahyang subuh. Nabi buat dulu, sahabat tengok dan sahabat ikut Nabi buat. Jadi pada awal waktunya, lepas masuk waktu azan, waktu subuh tu, masa tu tak azan lagi lah, masuknya waktu, tengok di luar tanah Arab ni saya tahu senang. Kalau waktu musim panas dia boleh nampak tu fajar sadiq, fajar kazib. Dia nak hujan tu, hujan dekat-dekat musim salji ataupun musim sejuk. Awal-awal kata musim-musim panas ni memang tak hujan, tambah Ramadan lagilah panas, tak hujan. Dia memang nampak betul-betul langit dan apa kita kata bintang-bintang dia kan, dia memang jelas. Sebab dia langit dia lapang, nak jumpa awan pun susah. Kalau musim panas tumpuk sikit yang awan, waktu dia hilang, nampak biru habis. Itu dia punya cerah dia lain dengan kat Malaysia kan. Kita ni banyak awan, kadang-kadang awan tu duduk berkumpul-kumpul kan, sampai kadang-kadang langit pun tak nampak kan, kita dilindungi oleh awan. Kemudian baginda mendirikan sembahyang zuhur. Yang seterusnya baginda memerintahkan mendirikan sembahyang subuh. Lepas mana Nabi minta para sahabat berkumpul, Nabi laksanakan sembahyang dan Nabi suruh para sahabat mendirikan sembahyang. Itu pada awal waktu, batasan dia bila masuk waktu subuh tu. Kemudian baginda memerintahkan mendirikan kemudian baginda mendirikan sembahyang zuhur ketika gelincir matahari, az-zawalus syams, gelincir matahari. Seorang sahabat telah berkata, sesungguhnya siang hari telah pun sampai di pertengahannya, sedangkan baginda SAW lebih mengetahui daripada mereka. Ini Nabi buat sembahyang ni, lalu menyuruh mereka menunaikannya. Sampainya gelincir matahari, Nabi sembahyang zuhur, Nabi melakukannya dulu. Kemudian Nabi kata dah habis Nabi buat, semua dah tengok apa yang Nabi buat, cara Nabi sembahyang. Nabi kata semua sembahyang ikut apa yang Nabi laksanakan. Sembahyang zuhur, Nabi suruh
lalu. Itu yang menunjukkan dalam hadis ni dia bukan sembahyang bersekali. Andai kata kalau sembahyang berjemaah bersekali, kita pun tak tahu macam mana kita nak ikut, kan? Kita nak ikut macam mana. Lepas tu masa rukuk tu tak nampak lah orang depan lah, masa sujud tu lagi tak nampak macam mana nak gerak tu. Nabi tunjuk macam mana Jibril tunjuk kat Nabi, Nabi tunjuk pada para sahabat. Kemudian Nabi suruh sahabat buat. Itu Nabi tengok betul ke tak, mana kena baca. Macam kita didik anak-anak cucu kita masa kecil-kecil lah, kan, duduk depan kita baca. Ada setengah orang dia terus ajak anak dia sembahyang jemaah, sama-sama dia ikut je, anak dia ikut. Ada setengah orang dia jaga anak dia kena baca depan dia satu persatu. Itu adalah lebih baik, kan? Macam mana Rasulullah ajar pada para sahabat, macam tu dah juga, kan? Macam tu juga kita kena ajak anak cucu kita cara tersebut. Kita pantau, kemudian kita suruh dia sembahyang itu. Kalau tiga betul-betul depan mata kita, salah kita nampak, kan? Kalau dulu marah lah, rotan. Kalau dah ni tak boleh lah, dia panggil apa ni, kena cakap lembut-lembut, kan? Lah zaman lah ni dia tak boleh marah macam orang dulu rotan tepi. Salah baca kena apa tu, kunut, kan? Sujud pun kena baca kuat-kuat, subhanallah ala, tak boleh miss satu miss kena rotan. Lepas tu kita alhamdulillah orang-orang lama, orang dulu ni, kan, kita kata yang sunat tu kita jaga, kan, tiga. Sebab mana? Kualiti dalam mendidik itu, mendidik dengan kualiti pada anak cucu. Apa tu yang zaman kata yang dulu-dulu, dan ni mungkin ada lah, masih lagi alhamdulillah masih lagi okey, kan. Tapi kadang ada yang tak sembahyang ni sangat ramai lah akhir zaman ni, kan. Okay, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang asar ketika matahari masih tinggi. Lalu dia menyuruh melakukannya sembahyang, yakni sembahyang asar. Rasulullah menyuruh sahabat melakukannya. Bila masuk waktu asar, Nabi sembahyang dan para sahabat sembahyang, dan Nabi cek sembahyang para sahabat ni. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang maghrib ketika terbenam matahari. Lalu dia menyuruh menunaikannya. Nabi buat dulu, kemudian sahabat ikut Nabi suruh menunaikannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang Aisyah ketika hilang cahaya merah di kaki langit. Kemudian baginda menyuruh sahabat melakukannya. Kemudian esoknya, lepas Isra Mi'raj, kemudian esoknya Nabi buat awal waktu. Esoknya lagi sahabat tengok Nabi buat mana. Pada keesokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan sembahyang subuh. Nabi sembahyang lewat kat hujung-hujung waktu, sehingga ketika baginda sallallahu alaihi wasallam beredar daripadanya, sahabat tersebut berkata matahari telah atau hampir terbit. Nabi sembahyang, sebab Nabi dah ajar para sahabat, kan, macam mana sembahyang, dan para sahabat melaksanakannya. Kemudian Nabi, lepas Nabi beredar habis sembahyang tu, Nabi bergeraklah ke tempat lain. Lepas tu sahabat kata matahari telah pun hampir terbit, nampak dah nak terbit dah matahari. Kalau tanah Arab ni ada setengah, kalau masa Ustaz duduk Jordan dulu, dia masak Hanafi, mereka akan tunggu subuh tu lebih kurang lama tu, nak qamat tu lebih kurang 20 minit tu, setengah jam lama. Memang kalau sembahyang subuh tu bila habis tu dah cerah, nampak macam, sebab dia padang pasir, kan, nampak macam matahari tu dah terus. Habis subuh tu kita dah wirid sikit, habis tu keluar tu, kalau kita setengah tu kita boleh awal, kan, sebab nak pergi kelas, kan. Kalau ada orang itikaf, tak itikaf kita keluar nampak dah macam cahaya keluar terang. Itu kalau masak Nafi, kalau di sana dia lewatkan sembahyang subuh betul-betul macam mana Rasulullah buat ni. Habis dah sembahyang tu matahari pun telah hampir terbit kata. Ini di mazhab ni berbeza lah, kan, mengikut amalan dia. Kalau Hanafi tempat kita sembahyang asar, tak silap Ustaz, kan, lambat, kan, dia akan pukul 6 ke apa, dekat ke pukul 6. Kalau kadang Ustaz pergi masjid India tu, lalu kita dah sembahyang dah, balik dah nak pergi kita nak pergi simpang ke daripada tempat kita dah. Habis kita dah sembahyang tu, kita naik motor nak pergi ni lah, nak pergi belah-belah Cangkat Jering lah, lalu dekat masjid India. Lalu dia pun baru nak sembahyang,
kau dekat kau 6 kau 5 lebih lah, 5 lebih kat 5.5 ke 5.40 macam tu lah kan. Dia pun semayang lambat. Itu mazhab Hanafi kan. Setengah tu depa ada yang tak beramal dengan semayang lambat itu, ada yang semayang awal kan. Ini yang mana Rasulullah melaksanakan tu pada akhir-akhir waktu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melewatkan semayang zuhur hingga hampir waktu asar, sebagaimana yang telah ditunjukkan waktunya semalam. Semalam sahabat kata dia buat awal, kemudian dia buat mana sahabat ni dia buat semayang tu lambat, dia kata dekat-dekat dengan asar dah zuhurnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melewatkan sembahyang asar sehingga ketika selesai daripadanya, sahabat tersebut berkata, matahari telah kemerah-merahan, nak maghrib dah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melewatkan sembahyang maghrib sehingga ketika hampir hilangnya syafaq, yakni cahaya merah di kaki langit, nak hilang dah waktu maghrib tu, cahaya-cahaya merah kat kaki langit, nak masuk isyak dah. Kemudian baginda melewatkan sembahyang isyak sehingga lewat sembahyang isyak Nabi lain, tak sampai tunggu dekat subuh. Kat mana? Sehingga 1/3 daripada malam, 1/3 daripada malam. Itu apabila tibanya pagi esoknya, baginda memanggil orang yang bertanya dan bersabda, Nabi habaq, satu sahabat tak ramai kan, di Mekah tak ramai. Waktu sembahyang adalah di antara 2 waktu yang telah aku tunjukkan. 2 waktu maknanya semalam Nabi buat awal dan hari ini Nabi buat lambat. Antara 2 waktu tu, itu yang Nabi tunjuk, antara 2 sembahyang itu. Sembahyang semalam sembahyang zuhur pada awal waktu, hari ini sembahyang akhir waktu. Itulah waktunya. Daripada ada waktu tu kita akan kirakan macam mana kita nak kirakan waktu. Okey, sini sebelum masuk waktu subuh, dalam ni ada pencerahan tentang kitab ni terus kepada waktu, dia terus masuk waktu ikhtiar. Jadi sembahyang ni dia panggil wajib muassar. Dia ada waktu-waktu yang boleh kita pilih. Yang pertama, sini ada pencerahan dalam 6 waktu. Contoh saya tahu, sembahyang isyak ke, zuhur ke, asar ke, maghrib, pukul berapa hingga pukul berapa, waktu-waktu yang terbaik. Jadi yang pertama waktu afdal, itu waktu terbaik. Yang kedua waktu ikhtiar, waktu yang kata 1/3 waktu dari masuknya waktu yang kita boleh pilih kat situ, masih lagi dalam bagus lah kan. Ketiga waktu jawaz, waktu harus. Kemudian yang keempat waktu hurmah, waktu haram sembahyang. Kemudian dia ditambahkan dalam beberapa kitab yang lain waktu darurah atau waktu darurah, dia luap waktu. Yang ke seterusnya waktu uzur. Waktu uzur yakni kita sembahyang pada luap waktu juga. Darurah ni boleh kata dia dah masuk waktu lain. Jadi kita bahaskan yang pertama waktu yang terbaik, iaitu di awal waktu. Kalau mana dalam mazhab Syafi'i dia bagi 4 sahaja. Waktu yang terbaik, waktu afdal. Macam mana tahap dia punya sembahyang? Seperti kita sembahyang di masjid, iaitu kita berwuduk setelah selesai azan, kita berwuduk dan kita sembahyang qabliyah kadarnya, dan habis qabliyah kita akan sembahyang fardunya itu. Dan selepas yang sembahyang fardu itunya, yang waktu awal itu dipanggil waktu afdal. Adapun lepas pada tu jaraknya jauh sedikit, maknanya dalam sembahyang sunat tu masuk waktu kita berwuduk dan kita sembahyang sunat, ataupun kita tak sembahyang sunat kan, lama, maknanya luar pada orang balik masjid lah, senang nak faham. Habis pada waktu orang balik masjid, itu bukan waktu afdal dah. Nah itu sebab kadar dia kata waktu afdal adalah bila kita berwuduk dan kita sembahyang sunat dan kita sembahyang fardu, itu waktu afdalnya. Bermaknanya kalau lebih pada itu bukan waktu afdal dah. Nah itu sembahyang waktu. Jadi kat sini dia panggil waktu yang terbaik. Yang keduanya waktu ikhtiar, itu ialah hingga 1/3 waktu. 1/3 waktu ni kita kira lah daripada, kalau sembahyang zuhur itu pukul berapa mudah? 1
Satu berapa tu? 1.27 sampai pukul 4.49. 1/3 daripada awal waktu. Itu dipanggil waktu ikhtiar, waktu yang diharuskan untuk kita melaksanakan sembahyang. Kemudian waktu jawaz panggil, harus. Waktu harus ni ialah hingga sebelum tamatnya waktu. Sebab waktu harus ni kata harus kita sembahyang mana-mana waktu, kan? Sebelum azan waktu yang lain kata. Kat sini waktu jawaz kata waktu harus ialah hingga sebelum tamatnya waktu. Ini sebelum masuk waktu solat yang lain kecuali subuh, di mana waktu tamatnya ialah sebelum terbit matahari. Yang bunyi jam tut kan, syuruk tu, terbit matahari, maka waktu subuh pun habis. Tapi waktu-waktu lain hingga habisnya, waktu-waktu lain atau sembahyang-sembahyang yang lain ni habisnya waktunya sehingga masuk waktu yang lain. Contoh subuh habis, sembahyang isyak bila habis? Waktu jawaznya. Waktu jawaznya sampai ke kalau masuk subuh esok, azan subuh habis dah waktu isyak. Itu panggil waktu jawaz. Waktu harus kita sembahyang dekat-dekat mana dalam tempoh-tempoh itu. Waktu yang terbaik tadi awal, waktu ikhtiar tadi 1/3 daripada awal waktu, kan? Kemudian waktu harus ni tempoh yang ada lah, selagi tak masuk waktu yang lain, kan? Itu boleh. Harus maknanya sah tak sembahyang, sah. Kemudian yang keempat, waktu haram, waktu hurmah. Waktu haram ialah menangguhkan solat hingga ke saat terlalu hujung waktu, di mana waktu yang masih tinggal tidak cukup untuk menyempurnakan keseluruhan rakaat solat. Solat jika sempat ditunaikan di dalam waktu sekurang-kurangnya 1 rakaat, maka ia dikira tunai secara keseluruhannya, sekalipun rakaat selebihnya dilakukan setelah habis waktu. Jika tidak sempat 1 rakaat, maka keseluruhannya dikira qada. Contohlah, kita sembahyang asar apa? Asar 4:49, 4:48 kita sembahyang zuhur. Itu waktu haram. Maknanya kita dan 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Sah tak sah, tapi haram. Sebab dia dekat-dekat hujung waktu. Boleh jadi kalau tersilap jam tu kita dah kira kita qada dah. 2 sebahagian dari waktu kita sembahyang, kalau 4 rakaat kata, 4 rakaat 2 masih lagi waktu zuhur, 2 lagi dah masuk asar dah. Sah tak sembahyang tu? Sah. Kira sembahyang zuhur tak? Zuhur tunai, tapi waktu tu haram. Kerana dibimbangi, kalau jam tu tersilap, terawal terlambat, habis kita. Itu lama-lama boleh membawa pada kita meninggalkan solat. Seterusnya dipanggil waktu darurah. Waktu darurah dengan waktu uzur. Waktu darurah ni yang mana kita sembahyang itu pada luar waktu. Pada hakikatnya kita nak sembahyang pada awal waktu. Ini masalah haid lah. Masalah haid boleh jadi pada masalah kita. Pernah tak kadang-kadang kita duduk tandas lama sangat? Kita okey lah, masuk tandas tu kira ngam-ngam boleh sembahyang lah kalau ikut, kan? Kalau contoh saya tu 3:30 kita masuk tandas, sembahyang lambat sangat. 3:30 lah ni asar lambat. Kita sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur ni dalam masjid, kompak kita masuk tandas, buat ayak. Kemudian sakit perut, sakit cerit-berit dalam tu, duduk hampir sejam. Habis pada tu dah habis dah, kan? Habis kira kita dah keluar pada tandas dah asar dah. Jadi kena qada ke tak? Itu ada setengah pandangan mengatakan kita waktu darurah. Maka dia boleh sembahyang atas tunai tadi, kan? Walaupun dah luar waktu. Ada kata dia punya kadar waktu dia dekat, ada kata kalau jauh tu kira qada. Tapi kalau dekat lagi waktu tu baru masuk waktu asar, makanya dikira boleh sembahyang secara tunai. Kerana keuzuran yang kita alami, yang mana kita dalam keadaan yang sakit yang bersengatan sehingga kita punya akal tidak mampu seperti orang-orang yang waras yang dijatuhkan taklif padanya. Sakit perut rasanya. Kalau sakit perut macam mana sembahyang? Sakit perut sangat ni, termasuk berit, mula-mula makan macam-macam, kan? Itu
Macam mana? Itu dipanggil, ada juga yang masalah itu boleh dikatakan termasuk dalam waktu darurah. Boleh juga kita kata yang seterusnya waktu darurah ini termasuk bagi orang-orang yang berkaitan dengan haid tadi. Kan? Dia dah bersih. Tengok dia punya nakak, darah dia dah tak ada dah. Cek-cek kemudian tapi di hujung waktu dah masuk waktu pula. Azan dah. Cek dah bersih dah. Maka tadi patutnya dia kena semayang lah. Ada cek baru cek. Maka bila dah kata dah berhenti, dia dah bersihkan diri dia, kemudian dia semayang terus. Tapi dah masuk waktu sebenarnya. Itu pun dia masuk waktu darurah. Waktu uzur yang mana ada juga pandangan daripada sebagian ulama mengatakan seperti orang yang semayang jamak takhir. Dia semayang tu dipanggil semayang secara jamak takhir. Contoh, kita nak pergi KL, dah azan zuhur kan, azan, boleh tak kita semayang zuhur kat rumah kalau ikut? Boleh, tapi tak apalah, kita semayang kat KL lah, dapat jamak jamak takhir, dia keluar rumah kan, padahal dia boleh semayang dah, taklif dia sebagai mukallaf, dia kena wajib semayang zuhur tu kan. Tapi kat sini dia combinekan dengan semayang asar jamak takhir. Tak apalah, kita tak sempat ni, kalau tak keluar pada sampai KL tu, kalau waktu orang keluar pejabat lagi jam lah, tolak awal kan, tak ada semayang zuhur lagi, waktu zuhur dah masuk dah kat rumah kan, tak semayang zuhur lagi, tolak lah KL, tolak sampai ke sana, asar dah masuk dan dia semayang zuhur, dia punya asar 2 rakaat dan zuhur 2 rakaat, maka itu dia panggil waktu uzur. Itu jadi ada pembahasan dia, uzur dan darurah. Yang kita nak tengok mana dia punya, kadang kita ada kekeliruan, tapi ini tak penting lah, sebabnya kita dalam bila kita beramal, kadang-kadang kita tak, yang penting tu yang 4 dalam mazhab kita, waktu haram, waktu jawaz, waktu ikhtiar, kemudian waktu afdal, ikhtiar 1/3 daripada awal waktu, kemudian jawaz yang harus salah mana-mana waktu dalam tempoh solat selagi tak masuk waktu yang lain, dan waktu haram. Ini yang menyebabkan sembahyang kita tu sebahagiannya masuk di waktu lain. Sembahyang zuhur 2 rakaat dah masuk waktu zuhur, 2 rakaat lagi masuk asar dah, mana dah tak balance kat situ. Itu yang kita pegang pada 4 itulah dalam mazhab Syafi'i. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang pada solat subuh, zuhur, asar. Ini kemudian beberapa tentang dalil waktu solat yang itu, dan macam mana yang Nabi ajarkan waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang. InsyaAllah kita masuk pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al-arabiyyah fusha wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.